Assalamualaikum guys dan selamat datang ke channel Saga Pekak. So untuk episod kali ini kita nak sambung lagi dengan projek restorasi Kuartus Saga Magma yang kita ambil daripada Penang hari tu. So untuk episod kali ini kita nak sambung dengan proses pemasangan enjin dan juga pemasangan parts-parts pada enjin bay. So jom saksikan. Let's go. Korang mesti ingat kan kereta yang kita ambil daripada Penang tahun lepas. Kereta ini kita ambil bawa balik dari sebelah pulau melalui Jabatan Pulau Pinang dan terus dipandu ke KL dengan sekali berhenti untuk isi minyak dan rehat. Ketika itu, negara dalam keadaan separa lockdown, so jalan tak adalah jam sangat. Walaupun mileage kereta ini telah melebihi 400,000 km, ia tidak pernah breakdown ketika perjalanan pulang ke Kajang. Cuma ada time dia sengguk-sengguk je lah. Mungkin AC pump nak kong. So, inilah rupa enjinnya. Valve cover pun dah karat, air radiator pun dah terlalu kotor, power steering pump pun dah bocor dan banyak lagi lah yang perlu diberi perhatian. Solusi yang paling terbaik adalah full overhaul je terus bahagian enjin bay ni. Untuk bahagian enjin bay ni, kita perlu concentrate 3 perkara utama. Yang pertama adalah full overhaul enjin. Yang kedua, check fueling system. Carburetor kereta ni ada masalah dan AC pump pun perlu ditukar. Yang ketiga adalah wiring kerana kereta ni terlalu banyak pakai relay dan terlalu banyak wire yang sambung direct ke bateri. Yang lain-lain tu, segala wear and tear kita akan tukar lah. Macam hose, cooling system, braking system, mounting, segala wear and tear supaya Saga ini selamat dipandu dan bersedia berkhidmat pada tuannya untuk tahun-tahun yang akan datang. Alright, kita bawa keluar enjin dan gearbox dahulu dan kita clearkan bahagian enjin bay. Braking system perlu dibuka, power steering system perlu dibuka dan exhaust perlu dipotong. Exhaust ni tak apa sebab kita akan pasang exhaust system yang baru nanti. So, ini adalah enjin yang telah dikeluarkan. Keadaan gearbox pun nampak lusuh, carburetor pun kotor dan ada beberapa puli pun dah bengkok. Ini adalah keadaan enjin di mana kita telah buka intake dan juga extractor. Barulah kita boleh nampak keadaan head dan block yang sebenar. Kalau ditengok dari atas, valve cover ni dah karat. Kemungkinan besar kita akan tukar valve cover yang lain. Head pula, kalau kita tengok dari lubang exhaust ni memang sangat kotor. Dan paling ketara sekali untuk kereta ni adalah dia punya block. Kita nampak kesan-kesan leaking minyak enjin dan keadaan water jacket ni terutamanya 3 dah karat. Di sebelah intake pula tak adalah teruk sangat, tetapi alang-alang kita nak tukar water jacket dia, kita tukar semualah. Ini adalah keadaan head dia apabila kita telah buka valve cover. Memang kotor dan berkeladak. Rocker arm, camshaft dan segala komponen pada head ini perlu dibuka dan dicuci. Ini pula keadaan block. Dia punya piston dah banyak carbon deposit, dah berkerak dan laluan air pun ada yang dah tersumbat. Ini pula keadaan crankshaft apabila oil pan telah dibuka. Keadaan crankshaft ni masih okey, so kita akan buka, cuci dan kemudian kita akan tukar bearing yang baru. Kesemua piston dan conrod dikeluarkan dan Apek periksa setiap satu piston dengan teliti sebelum ke proses mencuci. Kesemua komponen dalaman enjin direndam dahulu supaya kerak-kerak karbon ni dapat diuraikan. Bancuhan solvennya adalah enjin degreaser sebanyak setengah botol mineral kecil, 3 genggam sabun serbuk top dan petrol sebanyak 2 botol mineral saiz kecil. Ini agak-agak je, asalkan kita dapat buang semua carbon deposit yang ada. Komponen dalaman ni tak perlu direndam lama-lama, terutamanya macam cam dan barang-barang pada head. Selepas itu, Apek sambung dengan mencuci menggunakan berus yang lembut supaya kesemua carbon deposit dan kotoran minyak dapat dibuang sepenuhnya. So, ini adalah head yang telah dicuci. Dan ini adalah piston yang telah dicuci. So, ini Apek dah masukkan sekali dia punya ring. Yang atas dan tengah tu adalah compression ring dan yang bawah sekali adalah ring untuk minyak. Ini adalah keadaan blok yang telah dicuci. Kesemua laluan dan lubang-lubang air telah dibersihkan supaya blok ini tidak akan ada masalah sumbat pada masa yang akan datang. Pada bahagian bawah blok,
oil pump filter, conrod serta crankshaft bearing telah ditukar. Pada bahagian head, kesemua komponen dipasang semula dan ditorque mengikut spek kilang. Skru yang telah disalut kadmium ini akan digunakan untuk bahagian luaran enjin dan part-part yang akan diikat pada enjin bay. So, ini adalah rupa enjin yang telah disiap pasang. Enjin dan gearbox telah dicantumkan dan sekarang ni kita dah ready untuk pasang pada enjin bay. So, enjin pun telah dipasang pada enjin bay, kesemua mounting pun telah diikat dan Apek sambung lagi dengan memasang radiator serta komponen-komponen lain sebelum kita boleh hidupkan enjin ini. Exhaust manifold kita cat hitam hitam supaya ia lebih kemas. Power steering pump yang telah diperbaharui serta hose baru juga terus dipasang. Setelah selesai semua pemeriksaan awal pada bahagian head, Apek terus memasang valve cover yang diperbaharui dan mengikatnya menggunakan skru yang telah disalut kadmium. Alright, so Apek pun dah settle buat pemasangan enjin dan baru tadi dia buat pemasangan valve cover ni semua. Dan carburetor ni kita pakai carburetor yang kita pinjam dulu carburetor ni sebab carburetor dia kita hantar servis. So kita pakai dulu yang ni, just nak start je dulu, nak tengok macam mana, adakah semua run okey apa semua. Dan accelerator pun dah pasang. Exhaust belum lagi sebab exhaust nanti kita akan pergi ke kedai exhaust dan tukar exhaust. So inilah rupa dia, masih serabut lagi. Tapi tak apa, kita bagi diorang settlekan dulu. Bracket yang dia punya tu ada dalam kereta. Nanti kita akan hantar spray sebab hari tu terlupa. So nanti kita hantar yang tu dan skru semua kita dah ada yang lain lah. Basically ini just nak letak dulu bateri, nak hidupkan dulu, nak tengok keadaan enjin macam mana, gearbox macam mana, adakah semua mechanical system dia function correctly, function dalam keadaan yang optimum. Nak tengok ada leaking apa-apa. Buat masa ni memang tengok tak ada leaking apa-apa. Cuma carburetor ni kalau korang tengok dia agak teruk sikit lah. Tapi tak apa, sebab ini adalah kita pinjam je. Carburetor dia kita hantar pergi check dekat ni lah, kita hantar servis. Okay, pasang yang baru lah sebab masa buka balik sebab apa? Sebab ni ini dia punya asal dulu ni. So sebihan dia masuk dalam sebihan ni patah masuk dalam tu. Tapi nasib baik terus mati enjin. Tak ada apa lah. Kalau tidak habis tadi. Ya, bawa balik ya. Tidak bawa balik Pek. So benda-benda yang penting memang kena pakai ori lah. Tak tahulah ini rasanya original ni. Alright, semua dah okey dan Apek pasang dulu bateri dan kita akan hidupkan enjin ini dahulu. So jom, let's go. Turn on. Oi. Api ni bateri. Alright, enjin dah hidup. Apek dah buat checking. Tiada kesan-kesan leaking pada bahagian enjin, gearbox dan power steering. Tailpipe ada bunyi sikit tapi tak apa. Nanti dah buat exhaust barulah kita adjust. Sebab sekarang ni dia bunyi macam kereta drag sikit.
So kita pasang air filter dan bagi engine running dulu. Nanti kita masuk seat barulah kita bawa keluar kereta. Alright, basically bahagian jember ni dah kira 90% settle. Dan banyak perkara dah buat. Untuk hari ni kita just dapat hidupkan enjin. Alhamdulillah enjin hidup. Ada bunyi tepet sedikit. Mungkin valve cover ni kita akan buka balik sebab nak adjust tepet. And then benda-benda lain macam benda-benda kecil lah yang kena tukar. Contohnya macam filter dekat bawah tu. Lepas tu bracket bateri ni kita kena tukar yang dah cap punya. Lepas tu benda-benda lain lah, benda-benda kecil macam carburetor tu kita kena pakai yang dah diservis, carburetor asal dia yang kita servis. Lepas tu kita kena tune balik, wiring pun kita kena balut, kemaskan balik apa semua sebab dia macam berserabut sikit belah sini. Kita bagi masa kepada Apek dan bengkel NZ Garage untuk settlekan dulu bahagian ni. Dan kemudian kita akan hantar balik kereta ni ke kedai cat untuk buat final touch up lah. Ada apa-apa calar ke apa kan. Sebab benda tu memang kita buat sebaik mungkin, tak nak ada calar sebab bahagian depan ni memang okey. Tapi untuk bahagian dalam ni kadang-kadang terkena salah sikit. So nanti diorang akan touch up lah. So korang rasa bahagian enjin ni macam mana? Nanti bagilah pendapat korang kat bawah. Okay. So ini adalah gambar sebelum dan ini adalah gambar selepas. Alright guys, so itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.